Semua yang dihantar ke rumah sakit pasti ada harapan untuk sembuh. Semua yang masuk ke pintu utama pasti diharapkan keluar dengan sempurna. Tapi bagaimana pula mereka yang menjadikan itu persinggahan terakhir sebelum mereka meninggalkan alam kedua? Okay, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Wow. So, secara orang kata apa, tak langsung dan orang kata tak jangka, kita sudah pun kembali semula ke Malam Isnin, Malam Seram, di mana hari ini kita akan berkongsi tentang kisah yang kedua, edisi yang kedua untuk Ghospital. Untuk minggu lepas, siapa yang belum dapatkan buku tu, korang boleh pergi link dekat description. So, siapa-siapa yang nak layari cerita bersama, jom kita teruskan dengan cerita kita yang seterusnya. Alright, tapi sebelum tu, siapa yang dah subscribe, terima kasih aku ucapkan. Yang baru masuk atau yang baru jumpa, saya ucapkan selamat datang. Bolehlah tekan siap-siap tombol merah tu kan. So, boleh like and share, jangan lupa tekan subscribe button dan juga tekan sekali itu bell notification. So, kalau nak tengok video sebelum ni, macam biasa korang boleh klik pop-up dekat sini. Alright, so kita tak nak buang masa, kita teruskan dengan pembukaan cerita yang pertama. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. So, kita sebelum nak mulakan ni, aku nak macam, orang kata apa, bukan mengadu lah kan, macam nak tanya sikit lah kan. Aku, lately ni ramai orang duk bantah pasal jump scare ni. Dulu pernah dibantah, tapi aku buat tak tahu je lah kan. Tapi disebabkan sekarang ni makin gancak orang yang membantah tentang kewujudan jump scare. Aku punya video ni, dikatakan bahaya, dikatakan mengancam nyawa. Aku tak tahulah, antara dia ni tak faham bahasa atau aku yang salah, tak bagi informasi yang betul. Aku rasa semua video aku awal-awal aku bagi tahu. Tapi tak apa. Alright. So, kalau sekali lagi aku nak ingatkan kepada korang, kalau mungkin tak boleh aku punya video ada jump scare. Aku mungkin kena bagi tahu macam ni. Video aku ada jump scare. Alright. So, kalau korang rasa korang tak boleh nak tengok, korang akan terperanjat, korang ada masalah jantung ataupun masalah komplikasi yang lain, tolong abaikan video ini. Nak dengar pun boleh. Terpulang lah kan. Jangan nanti jumpa kat komen, apa ni bang jump scare, nanti boleh buat mati lah apa benda. Aku tak nak orang mati tengok video aku, tak nak. Tak pasal aku nak buat cerita seram dia pula lepas tu kan. Alright, so kita tak nak membebel panjang. Alright, so kita nak mulakan cerita yang pertama ni tentang seorang Pak Gad yang bekerja di hospital. Alright, so cerita ni di-sharekan oleh seorang yang bernama Anwar. Nama dia Pak Anwar. So dia ni umur dia sudah menjangkau 47 tahun. Dia kata, so 47 tahun, dia bapak-bapak punya style lah. So dia kata, dia berkongsi pengalaman seram kepada aku disebabkan dia rasa benda ni semua orang perlu tahu. Dia kata macam tu. So dia ni berkhidmat dekat sebuah hospital yang berada dekat area Sri Iskandar. So Sri Iskandar ada hospital. Alright. So, dia kata dekat situ dia berkhidmat. Dia kata dah 2 tahun lah juga dia resign daripada kerja itu. Tapi dia resign bukan disebabkan perkara seram ni lah. Tapi dia resign atas sebab-sebab tertentu. Okay, alright. So, cerita si Pak Anwar ni, dia bermula ketika dia bekerja di satu shift malam. Dia kata starting benda ni terjadi pada waktu senja. Dalam orang kata pukul 7 lebih macam tu. Tapi the real thing happen is actually during the night day lah macam tu. Alright. So menurut si Anwar ni, Pak Anwar ni, dia kata waktu di mana dia check in untuk kerja, dia masuk, dia pergi punch card apa semua, and then dia ganti orang di shift yang sebelum dia. Dia kata tak ada apa-apalah, macam biasa kan, sebab pakcik ni dah almost 7 tahun dah bekerja dekat hospital tu. So tak ada apa-apa yang sangat-sangat orang kata apa, pelik berlaku. Tetapi pada malam tersebut, pakcik tak tahulah kenapa benda tu boleh terjadi pada pakcik, and then pakcik harap benda ni boleh jadikan iktibar untuk semua orang. So kita tahu orang kata kalau Pak Gad ni biasanya dia akan duduk dekat orang kata satu kursi ataupun satu tempat khas dia lah di mana-mana pintu sebelum kita boleh masuk ke ward
untuk kita melawat ataupun apa-apa urusan sajalah yang melibatkan wat kan. So sama juga macam Pak Anwar ni, menurut dia bekerja and then dia duduk dekat tepi tu seorang-seorang sambil orang kata macam biasalah, kadang-kadang tu dia buka radio, kadang-kadang dia orang kata apa selak-selak phone kan. Sebab bila makin malam makin tiada orang lah yang datang melawat. Siapa je nak datang melawat kan, malam-malam buta kan. So satu hari tu di mana dia bekerja malam tu, dia kata dalam pukul 7 lebih tu orang kata apa, dia mula lihat antara pelawat ataupun orang kata apa, keluarga-keluarga yang mula keluar daripada wat tu lah, disebabkan waktu melawat dah pun habis. So dia kata pada waktu tersebut pukul 8 lebih tu dia terlihat ada seorang makcik yang datangnya daripada wat tu and then keluar secara perlahan-lahan daripada tepi tembok tu. So saya pun macam tak adalah syak benda yang bukan-bukan. Saya duduk dekat tepi tu and saya hanya melihat saja makcik tu datang daripada hujung tu nak ke arah saya. So saya pun macam, uish, tua dah makcik ni So dia kata makcik tu makin lama makin dekat. So masa makin dekat tu dia tegur lah makcik tu, Assalamualaikum cik, nak ke mana? Lepas tu makcik tu pandang dia, Waalaikumsalam, cari anak. Dia kata macam tu. Oh cari anak. Oh bukan wat ni ke anak? Dia geleng kepala. So si Pak Anwar pun macam, oh okey, makcik nak pergi wat mana? Mungkin dia ada bagi nombor ke, saya boleh tolong tunjukkan. Sebab yalah, kita nak tolong kan, orang kata orang tua. Macam tu je dia kata. Time tu makcik tu hanya menggelengkan kepala dengan keadaan yang sangat-sangat sunyi pada waktu tersebut. Dekat lorong, sepanjang-panjang lorong tu hanya ada aku dan juga makcik tu. Tak apa, makcik cuba tengok dekat belah tepi ni ada section 7, yang belah nombor 2 lah. Mungkin makcik punya anak dekat situ sebab ini section 1. Dia kata macam tu. Makcik tu angguk and then makcik tu pun berlalu pergi. So aku pun tak adalah expect banyak. Biasa. Itu biasa. Sebab apa? Kalau macam orang-orang tua kadang-kadang dia tak ingat dekat mana wat anak dia. Kadang-kadang dia masuk wat lain, dia keluar wat lain. Disebabkan hospital tu dia ada orang kata apa, similarities punya lorong. I mean mereka bentuk bangunan dia sedikit sama di mana blok-blok yang ada lah. So dia pun macam okay. So makcik tu pun jalan lah. Dia pun duduk balik. Dia kata masa dia duduk balik tu, dia terlihat makcik tu datang daripada luar nak ke arah dia balik. So dia pun macam, makcik, dah jumpa belum buat anaknya? Geleng lagi. Okey, nombor 2 pun tak ada Allahuakbar. Time tu dia kata dia punya bulu roma dah naik. Dia dah risau, dia dah takut dah sebenarnya. Sebab time tu kau bayangkan sunyi sepi, dia nak minta tolong siapa-siapa pun susah, dia kata pada waktu tersebut. So dia pun macam okey, tak apa, makcik duduk sekejap, saya masuk pergi tanya nurse, boleh? Nama anak cik apa? Menurut Pak Anwar, dia kata nama anak dia adalah Azlan. Okey, Azlan. Okey, tak apa. Saya tanyakan nurse sekejap So dia kata dia biarkan makcik tu dekat situ and then dia pun pergi menuju ke kaunter pertanyaan ataupun nurse tu punya tempat lah kan. So mungkin nurse tu tahu ataupun mungkin nurse tu ada ternampak ataupun pernah pergi orang kata apa, check pesakit tu kan. So dia pun pergi and then berjalanlah ke arah kaunter pertanyaan tersebut. So dia kata masa dia sampai dekat tempat tu, dia pergi tanya nurse tu, nurse, nak tanya, ada tak pesakit nama Azlan? Azlan sekejap So pada waktu tersebut nurse tu pun check buku-buku and nama-nama katil pesakit. Azlan. Oh, ada. Ni, dia dalam ni lah, ward nombor 9. Dia kata macam tu. Azlan, betul? Azlan. Kenapa pakcik? Oh tak, ni mak dia kulu-kili cari dia, mungkin terlupa gamaknya kot. Dia kata macam tu. Cubalah pergi dekat ward 9 tu. Rasanya dekat situ. So si pakcik ni pun bangun and then dia pergi ke arah ward nombor 9 tu. Dia kata masa dia sampai kat ward nombor 9 tu, time tu dia kata ward tu macam gelap sikit tau. So dia pun buka pintu tombol dia, dia masuk ke dalam ward nombor 9 tu. Apa yang dia terperanjat adalah makcik tu ada dekat sebelah
anak dia. Tengah duduk, tidur sempoi je. Astaghfirullahalazim. Dia pun keluar daripada ward tu. Dia kata masa dia keluar daripada ward tu, dia terus berlari ke arah kaunter nurse tadi. Nurse, ada nampak tak makcik baju kuning keluar bawa tongkat? Tak ada pun, Pak. Makcik, kenapa? Tak apa. Dia pun berlari balik dekat section dia yang tadi. Dia kata yang tempat dia suruh makcik duduk tunggu kan. So dia pun pergi balik. Dia kata dekat situ dia masih lagi ternampak makcik tu duduk macam ni, pegang tongkat. Pandang dia. So sekarang dia dah ada dua kan. Kagi bunshi non jutsu lah. Dekat depan tu pun ada, dekat dalam ward tu pun ada. Sekarang dia dekat tengah-tengah. Okey. Dia kata dia beranikan diri untuk pergi kat section dia. Dalam hati dia, dia kata macam ni. Aku nak kerja, aku tak kacau kau, kau jangan kacau aku. Kau tak kacau kau, aku tak kacau aku. Kacau aku tak kacau. Dia kata masa dia berjalan, sambil tu dia orang kata apa, dia letak dalam hati dia lah perkataan tu. So dia kata masa dia jalan kan, lorong tu panjang tau. Sebelum section dekat sini. Dia jalan, dia kata time tu mata pakcik tak pandang depan. Pakcik tunduk, dia kata. Memang tak pandang depan. Pakcik tunduk. Astagfirullahaladzim. Itu sahaja yang pakcik dengar. Bila pakcik makin lama makin dekat ke section tu, pakcik terdengar bunyi tongkat sedang mengekori daripada belakang pakcik. Tak. 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 Astagfirullahalazim. Makcik cari siapa, makcik? Saya nak kerja ni, makcik. Time tu, dia rasa seperti dekat belakang dia ada seorang yang sedang mengikuti dia. Dia perlahan-lahan angkatkan kepala dia untuk tengok section di mana tempat makcik tu duduk. Dia kata masa dia tengok dekat situ, tak ada orang. Dan dia cepat-cepat tolehkan ke belakang, juga tak ada orang. Tapi apa yang menakutkan dia, ketika ditinjau ke belakang, kau pernah pergi hospital kan? So, hospital is like this and then kau masuk ward macam ni kan? Dekat tepi, okay, ni, nak masuk sini, ini tembok betul, dia nampak ada orang tinjau dia macam ni. Gila kau. Ya, dia kata dia nampak, dia pusing, dia nampak makcik tu tinjau dia macam ni. Berlari pakcik tu, and then dia terus pergi ke bawah, and then dia pergi jumpa ada seorang, orang kata apa, pakar dalam bidang-bidang ni, and dia mengadu, and then all that thing, dia masuk ke dalam ward nombor 9 tu, dia kejutkan makcik tu, rupa-rupanya makcik tu dah meninggal dunia. Itu cerita dia. Pada malam tersebut, yang Pak Lan ni masuk, yang pakcik ni pergi masuk kat dalam bilik nombor 9 tadi tu kan, sebenarnya makcik yang tertidur tu sebenarnya dah meninggal dunia akibat, orang kata apa, tak tahulah, dia ada penyakit sebenarnya dalam beberapa hari ni, sebab anak dia pula baru petang tu kemalangan. And then, ya, itu kisah dia. And then, pakcik ni macam, dia tak tahulah nak kata macam mana, but dia rasa takut, dia rasa kesian. Tapi dalam masa yang sama dia rasa menyesal sebab dia tak pergi. Yalah, kalau aku pun pergi masuk ward orang, takkan aku nak kejut orang tengah tidur kan. Kau tak kenal dia. Tapi itulah ending story dia. And then pakcik tu kata after that all, dia orang uruskan jenazah makcik tu. Tapi alhamdulillah lah, lepas tu dia tak diganggu. So itulah cerita yang pertama yang dikongsikan kepada aku. So what is you guys think about this story? Creepy kan? So itulah cerita yang pertama. So korang fikir-fikir sendirilah kan. Alright, so kita teruskan ke cerita yang kedua. Cerita yang kedua ni cerita tentang budak ni nama dia Faris. So Faris ni merupakan seorang, dia budak biasa je. I mean dia baru belasan tahun ketika benda ni terjadi. Benda ni terjadi ketika tahun 2018. So 2 tahun daripada sekarang. So budak tu umur dia 20 tahun ni. So benda ni terjadi ketika umur dia 18 tahun. So pada umur dia 18 tahun, menurut si Faris ni, dia kata dia bukan terpaksa lah, lebih kurang kena jaga abang dia yang terlantar sakit dekat hospital. Disebabkan abang dia kemalangan jalan raya, and then dia dah tak ada ayah, cuma ada mak, and then mak dia kena bekerja lah kan. Kalau mak dia stop bekerja, and then kena jaga abang dia ni, macam mana pula dia orang nak survive kan. So menurut Faris, dia kata pada waktu tersebut, sayalah orang yang perlu menjaga abang saya. So dia kata ada satu perkara seram telah terjadi pada dia pada waktu malam tersebut. Alright, dia kata pada waktu tu Syab, hari tu aku ingat, di mana hari tu merupakan hari Rabu.
Rabu malam Khamis, dia kata. So pada waktu tersebut macam biasalah Cap, sebelum abang aku tidur, aku akan bawa dia pergi toilet supaya nanti time aku tertidur ataupun terlelap, aku tak adalah rasa macam terperanjat kan, sebabkan dia nak pergi toilet tengah-tengah malam. Lepas tu dia kata pada waktu malam tu macam biasa, tak ada apa-apa. So dia pun macam yalah, dia settlekan abang dia apa semua. Oh lupa, dia kata menurut Faris, pada petang tersebut dalam wad abang dia tu ada salah seorang pesakit telah pun menghembuskan nafas terakhir di depan mata dia dan juga abang dia. Budak tu ataupun jenazah ataupun orang yang dah meninggal tu, pesakit tu merupakan orang kata orang yang dah agak lama juga sebenarnya dalam wad tu, di mana sebelum abang dia masuk, budak tu dah ada dah. Budak tu budak lagi, dia kata masa sekolah lagi, and dia kata budak tu terlibat dalam kemalangan jalan raya, dia tak sedarkan diri agak lama and then menghembuskan nafas yang terakhir lah. So dia kata malam tu memang orang kata ada orang kata something ya tak best lah kan, bila kau yalah petang tadi baru je kau nampak orang tu dijemput sakaratul maut, tiba-tiba malam tu kau nak tidur tempat yang lebih kurang kan dekat gila kan. So dia kata pada malam tersebut saya orang kata dah settlekan abang saya apa semua. So dia pun lelapkan mata lah. So dia lelapkan mata, dalam masa yang sama saya pun adalah masa untuk berehat. So saya sandarlah sekejap dekat kursi saya duduk tu. Dia kata masa dia duduk sandar and then dia main phone. So dia kata masa dia main phone tu, dia terlelap, menjadikan cerita lah. So dia kata dia terlelap pada waktu tersebut. So masa dia terlelap tu, dia tersentak. Kau faham tak? Bila kau tengah tidur, kau rasa macam tu. So dia kata time tu, dia terdengar bunyi seperti orang sedang datang melawat. I mean, kau tengah tidur, kau tersentak sebab ada bunyi bising. Dia waktu tu lah. Dia kata bunyi bising seperti ada satu family yang datang melawat satu tempat ataupun satu katil yang ada dekat dalam wad tersebut. Dia pun macam dalam keadaan dia mamai, yang dengan mata dia buka separuh-separuh tu kan. Dia pun macam apa bising sangat ni. Ada orang datang melawat pada waktu tersebut. Dia kata pada waktu tu abang Cap, saya terlupa yang saya terjaga pada waktu pagi. Which is kalau pukul 3 pagi atau 4 pagi, mana ada orang yang dibenarkan masuk ataupun datang melawat ke mana-mana patient lah yang ada kat situ. So saya macam senyap sikit lah. Orang lain nak tidur pada waktu tersebut. Dia kata masa tu dia macam orang kata spontan. Dia tak adalah kata macam dia nak marah pun, tapi yelah kau tengah tidur and then orang bising kan. So dia pun budak lagi, so dia terlepas cakap. So pada waktu tersebut dia masih lagi dengar bunyi bising tu. Tapi apa yang pelik pada waktu tu, dia rasa macam bilik tu sangat-sangat ramai. Kau faham tak? Ini kalau family orang datang, biasa dia akan bising kat satu katil dia kan. Tapi pada waktu tu dia rasa memang ramai gila, sampai ke satu tahap dia terdengar seperti ada orang bercakap dekat belakang dia. Masa dia terperanjat, dia kata waktu dia bangun and then dia buka mata dia betul-betul secara terang, dia perasan bahawa bilik ataupun wad hospital tu penuh dengan orang. Ramai gila abang Cap. Saya tak tipu, saya tak tidur, saya tak mengigau, saya tak mimpi, tapi itu realiti dia. Dia buka mata, belakang saya ni ada orang, dekat depan saya penuh dengan orang. Dan apa yang menakutkan saya pada waktu itu Cap, mereka bukan manusia. Saya nampak secara terang, ada yang muka macam ni, ada yang tangan tak ada yang itu, ada yang ini. Penuh dekat situ. And apa yang memeranjatkan, mereka sedang berkumpul di depan katil di mana tempat orang yang baru meninggal tadi. Waktu petang tadi kan ada budak meninggal kan? Ramai-ramai berkumpul kat situ. Seperti orang kata apa, tengah welcome. Macam orang kata apa, welcome to the club. Macam tu lah kan. Dia kata waktu tu dia nampak diorang berkumpul secara ramai dekat tepi keliling katil tu. And apa yang memeranjatkan saya terlihat budak yang meninggal pada petang tadi bangun daripada katil dia. Macam dia baring, dia bangun
and dia dipimpin oleh seorang, orang kata apa, bukan seorang lah, sesuatu entiti seperti seorang mak dibawa keluar beramai-ramai daripada wad tersebut. Pada waktu tu saya tersentak bang. Saya ingat saya mimpi, saya ingat saya mengigau. Saya kejut abang saya pada waktu tersebut. And apa yang memeranjatkan saya pada waktu itu, saya sebenarnya bukan terlelap di katil abang saya. Ketika saya pusing ke sini untuk mengejutkan abang saya dapati dekat atas katil tu kosong. Tiada siapa-siapa dekat atas katil tu. And bila saya bangun, berdiri and tengok keadaan sekeliling, saya terperanjat. Kenapa? Di depan saya adalah katil abang saya. So persoalan ni bang, saya dekat katil mana? Korang boleh fikir sendirilah dekat katil mana kan? So dia terlelap, tak tahu macam mana dia boleh berpindah daripada katil abang dia yang dia terlelap tu, dia boleh berpindah dekat depan katil di mana tempat budak tu meninggal dunia. And apa yang dia pelik adalah waktu dia pandang ke arah depan, dia nampak budak tu bangun and bawa keluar. And dia terus berlari pergi ke abang dia kejut abang dia takut apa-apa jadi kan. So alhamdulillah abang dia sedar, and then dia cerita kat abang dia benda tu, and abang tu ingat dia mengigau pada waktu tersebut. So dia kata waktu tu memang dia tak tidur lah, dia baca surah-surah yang ada, and pagi besok tu dia cerita dekat mak dia, and then mak dia bawa dia pergi berubat dah. Dia kata waktu tu saya demam 3 hari abang Acap, sebab saya pun tak tahulah benda tu antara saya yang separa sedar ataupun benar-benar terjadi pada saya. Tapi berpindah kerusi tu adalah betul lah. Memang dia dapat rasa secara fizikal dia. So itulah cerita yang dikisahkan kepada aku daripada Faris. So I don't know what to say, but boleh percaya, but jangan taksub lah. So aku harap, aku tak tahulah, susah nak cakap kan, sebab aku pun tak pernah lalui, minta jauh lah, aku pun tak nak lalui. Tapi benda-benda macam ni dia tak mustahil, tapi kita kena sentiasa berjaga-jaga lah. So itulah tamatnya cerita yang kedua pada malam ini. Dahsyat gila. Alright, so kita dah sampai ke cerita yang ketiga. Biasalah kita dah cerita ketiga ni merupakan cerita yang terakhir kan pada setiap minggu. So minggu ini kita nak bercerita tentang seorang doktor ni. Dia kata kisah ini juga telah ditulis di dalam buku Ghospital tu. Kalau korang nak dapatkan, korang kena dapatkan dengan link di bawah. Alright, so cerita pasal doktor ni nama dia Dr. Zamarul. Dr. Zamarul ni merupakan doktor yang dia doktor biasa je lah. Dia tak adalah doktor pakar ke tak. Dia doktor biasa je. Cerita dia ni quite simple, tapi pada aku, kalau aku jadi doktor tu, aku seram jugalah. Alright, so menurut doktor ni, dia kata pada pagi tersebut, cerita ni berlaku siang cerita ni berlaku siang, dia kata pada waktu pagi tersebut, dia datang ke, orang kata apa, klinik. Dia dalam hospital itu ada klinik macam tu lah. So dia datang ke klinik tersebut, and then dia, orang kata apa, baru bersiap sedialah untuk starting bekerja. So dia kata pada waktu tu, sebelum dia sampai ke tempat kerja tu, dia sudah perkena Starbucks lah. Cappuccino katanya bersaiz venti. So dok minum-minum, teguk. So dia pun starting kerja dia. Dia pun pakai lah dia punya uniform, dia pakai dia punya yang tu kan. So dia pun datanglah satu patient. So datang satu patient, sakit apa ni? Batuk. Oh, okey. So dia layanlah patient yang pertama. So patient kedua datang, masuk pun sama juga. Dia dah settle dua patient ni. Dia kata pada waktu tersebut, biasalah pagi-pagi dah kena cappuccino kan. Pundi kencingnya mesti penuh. Confirm kan. Nak terber lagi kan. Biasa siang-siang minum cappuccino. Siapa suruh? Alright. So menurut Dr. Zamarul ni, dia kata pada waktu tersebut dia macam letak sekejap lah dia punya patient tu, and then dia terus pergi ke toilet untuk meneruskan dia punya hajat. Sebab disebabkan cappuccino tadi lah. So dia kata pada waktu tersebut dia pun habis daripada toilet apa semua, and then dia pun jalanlah balik daripada toilet dia nak pergi ke bilik klinik dia tu. Alright, so dia kata daripada tempat dia tu nak masuk ke dalam bilik klinik dia tu, ataupun dia panggil bilik konsultasi. Okay, so bilik konsultasi ni, dia kata daripada toilet dia nak pergi sana tu, dia kena lalu sebuah koridor lah. So dia kata time tu dia memang nak percepat lah, sebab yelah patient tengah tunggu kan, dia memang kena cepat lah. Dia settle dia urusan dia, terus jalan laju-laju, and dia nak menuju ke bilik tu. Dia kata masa dia ke bilik tu, and then dia melalui satu koridor, daripada jauh tu dia terlihat seperti ada tangan budak-budak terkeluar daripada belakang pintu. Okey, kau bayangkan pintu tu kan tertutup macam ni, and then dia macam nampak ada satu budak punya tangan kat sini, and then pak
Faham tak? Faham tak? Boleh bayang tak keadaan tu? Daripada jauh dia nampak benda Allah tu. So dia pun macam, mana punya budak pula main masuk bilik aku ni. Kang dia usik-usik barang ni tak pasal-pasal. So dia pun macam mempercepatkan lagi langkah dia untuk pergi ke bilik konsultasi tersebut lah. So dia pun pergi and then dia terus pergi dekat pintu tu. So menurut Dr. Zamaro ni, bila dia sampai ke arah bilik dia tu, dia pergi teruslah ke belakang pintu tu sebab dia nak sambung kerja. Dia risaulah kalau ada budak-budak nanti kacau lah. So dia pergi dekat pintu tu and dia pun buka lah pintu tu. Dia buka pintu tu, dia kata time tu dia terperanjat sebab apa? Dekat belakang tu tak ada siapa-siapa. Dek, time tu memang aku rasa terkejut sangat-sangat sebab yelah aku dengan pintu tu tak jauh, mustahil lah budak tu boleh lari kan. Pagi-pagi ni aku yang berhayal ni. Tak apalah. So dia macam malas nak fikir, dia terus balik ke dia punya meja and dia duduk untuk disambung ambil patient yang lain, pesakit yang lain. So dia pun duduk. So ada satu patient tu pun masuk ke dalam bilik tu. Itu dia kata masa sebelum patient yang baru tu masuk, dia tak tutup pun bilik konsultasi tu. Dia kata dia tak tutup pun pintu tu, dia biarkan pintu tu disandarkan kepada dinding. Seperti mana yang tadi itulah. Macam tadi tu dia macam ni tau. Tapi sekarang dia memang rapatkan kat dinding lah. So dia pun panggil patient tersebut. Dia kata masa aku nak mulakan aku punya orang kata pemeriksaan dekat patient yang baru ni, aku terdengar seorang budak kecil. Satu suara tu, suara budak kecil tergelak. Memang sangat-sangat kuat. Sekejap Time tu aku lupa nak bertanyakan kepada patient aku tu. And then aku pun nak jaga orang kata professionality aku lah. Takkanlah aku nak tanya patient aku, orang yang tengah sakit, awak ada dengar orang gelak? Takkanlah kan. Takkan kita nak takut dengan dia. Tapi jangkaan aku meleset. Kerana apa? Ketika bunyi gelak budak tu, ketawa budak tu, patient aku tu dah mula tinjau ke arah bunyi gelak tu. Aku macam nampak kepala patient tu macam ni. So aku pun dengan dia sama-sama menoleh ke arah bunyi ketawa budak tu. And pada waktu tersebut aku terperanjat kerana apa? Seraya kami sama-sama pandang ke arah bunyi gelakan tersebut, kami berdua terlihat ada seorang budak kecil keluar daripada pintu yang aku cakap aku santak ke arah dinding tadi. Pada waktu tu, aku punya jantung memang dah berhenti sekejap lah. And then disambung dudak-dudak balik. And aku tak boleh hadam apa yang jadi. Yelah, faham tak? Masa aku masuk ke dalam bilik tu, aku check belakang pintu tu memang tak ada orang. And then masa aku nak check pesakit ni, terdengar budak gelak. And then dekat belakang tu, budak tu boleh keluar daripada pintu yang tadi aku check tak ada. Tapi sekarang boleh pula keluar, faham tak? Time tu, aku pandang pesakit tu pandang aku. Sebab benda ni terjadi pada waktu siang. So kita orang macam, faham tak? Pesakit tu tak tahu apa-apa lah. Aku ni tadi dah lah aku tak nampak dia kan. So time tu aku pun bangunkan diri aku untuk pergi tengok budak tu berlari ke arah mana. So aku pun bangun and menuju ke arah pintu tersebut. Aku double check, tengok. And then dia jengahkan kepala dia untuk tengok ke mana arah budak itu. So dia pun pergilah tengok budak tu. Dia tengok budak tu berlari ke arah seorang perempuan yang sedang mengandung, tetapi dekat tangan dia ada seorang bayi yang sedang digendong. Aku dengar dia borak dengan mak dia. Mak dia tanya, "Abang gimana ni? Abang kat belakang pintu tadi. Abang main nyorok-nyorok. Doktor tu tak nampak pun abang." Pada waktu tu, kan, that situation, aku dekat situ. Aku dengar, tapi dalam masa yang sama, aku masih lagi tak boleh nak hadam. Tapi memang dalam hati aku, memang aku cukup kuat nak pergi bertanya dengan budak tu, dekat mana dia apa semua kan. Sebab aku sure yang first aku check tadi, belakang pintu tu cuma ada 3 benda. Ada dinding, pintu dan juga lantai. Memang tak ada budak dekat situ. And daripada celah mana pula budak tu boleh timbul kan. So pada waktu tu aku nak pergi ke arah family tu, tapi difikirkan sebab ada patient yang sedang menunggu, so aku batalkanlah niat aku tu. And then aku masuk balik and then pergi ke arah patient tu. Tapi apa yang menakutkan aku adalah patient tu tegur aku,
doktor okey tak? Muka macam pucat dia. Dah patient tu pula tanya aku sihat ke tak. Patut aku yang tanya dia kan. So pada waktu tersebut memang aku tak boleh nak hadam, memang sangat-sangat membingungkan. And apa yang aku khawatir pada waktu tu, mungkin budak tu bukan datangnya daripada alam sini dan mungkin juga family tu pun tak wujud. Masa aku jengukkan kepala aku dekat luar, dekat tepi lalu lalang tu, mereka lalu lalang seperti tiada orang di tengah-tengah tu. So aku keluarkan balik kepala aku untuk pergi lihat apa yang terjadi di luar. Memang dah tak ada siapa-siapa. And pada waktu tu aku still bingung dan tak boleh nak hadam apa yang terjadi. Dan itulah kisah yang aku kongsikan kepada korang pada waktu ini. Siapa yang sebenarnya dekat belakang pintu tu? So kalau korang mungkin pintu tu tengah tersantak dekat dinding, dekat bilik ke, dekat mana-mana, mungkin boleh double check. Mungkin ada budak yang sedang menurut tapi korang tak nampak, I don't know. So itulah cerita yang di-share oleh Dr. Zamarul. Mungkin agak pendek dan ringkas, tapi pada aku dia sangat-sangat menakutkan lah kan. Sebab first time kau datang, kau buka, budak tu tak ada, lepas tu tiba-tiba nampak pula budak berlari daripada tepi tu. Wow. So itu adalah cerita yang ketiga dan maka tamatlah untuk sesi kedua Ghost Hospital pada waktu ini. Alright, so terima kasih kepada siapa-siapa yang dah tengok pada malam ini. Aku tahu ramai yang tengok besok kan. Korang tengah tengok hari Selasa kan. So tak apa, aku faham. Okay, kalau korang tengok hari Rabu ke Khamis ke Jumaat ke Sabtu ke, tak kisah. As long korang tengok and support video aku. Terima kasih aku nak ucapkan kepada semua. Tapi macam biasa, sebelum aku nak habiskan aku punya konten ni, aku akan ada kontes. And aku nak bagi tahu satu pengumuman yang sangat-sangat besar di hujung minggu ini. Alright? So korang kena stay tune. Hari Khamis nanti ada cerita seram. And hari Jumaat aku akan ada, orang kata apa, ada something nak beritahu korang. So korang kena stay tune. But untuk kontes kali ini, aku nak korang teka. Apakah apakah orang kata apa, patung ataupun mainan yang ada dekat belakang aku dekat video yang sebelum ini, yang tajuknya Kisah Mata Bayi Jarum, yang aku bagi. Korang kena tengoklah video tu. So korang pergi dekat link dekat description, bukan, tak payah description, korang pergi kat komen, aku akan pin, korang pergi tengok video tu, tengok apa mainan yang dekat belakang ni. And jumlah untuk kontes ini masih lagi RM50. So manalah tahu rezeki korang kan. Korang boleh pergi try. RM50 mungkin sikit lah sekarang kan. Tapi mana tahu rezeki korang lepas ni dapat 100, 200. Kita tak tahu kan. So korang pergi tengok apakah mainan yang ada dekat belakang ni pada video yang lepas. So untuk minggu ni kita tutup Ghost Hospital. Terima kasih. And then kita tengoklah minggu depan korang nak cerita tentang apa. Asrama ke Bali kan. Ramai minta asrama ni kan. So korang boleh drop dekat komen. Terima kasih kerana support channel ni. Kita menuju ke 300k insya-Allah pada tahun ini. So I see you when I see you. Terima kasih. Assalamualaikum. Ciao.